Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita hari ini di Ruang Bicara ialah KEB 2024 ataupun Kongres Ekonomi Bumiputera 2024, Reformasi Pendidikan dan Modal Insan. Ini sesuatu yang cukup menarik dan penting sebenarnya. Dan banyak perkara sebenarnya yang akan kita sentuh, dan saya difahamkan bahawa KEB 2024 akan berlangsung pada 29 hari bulan Februari nanti hinggalah 2 hari bulan Mac. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio. Kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Saudara Fazrin Fauzi yang merupakan Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung ataupun GPMS. Jadi Fazrin, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, ini satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Sangat penting. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu, tak tahulah mungkin pertama kali agaknya bersama kami di program Ruang Bicara ini. Ya, Datuk. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia Encik Ridwan Rosli yang merupakan pengarah permodalan Tanah Melayu Berhad. Jadi Duan, apa khabar? Alhamdulillah Datuk, terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya nak tanya satu saja sebelum perbincangan ini dipanjangkan sebenarnya. Saya pertama kali mendengar tentang permodalan Tanah Melayu Berhad ini sebenarnya. Fungsi dan peranan yang dimainkan oleh permodalan Tanah Melayu Berhad ni apa sebenarnya? Secara mudahnya, permodalan Tanah Melayu Berhad kami terlibat dalam beberapa jenis industri, tetapi lebih fokus kepada pasaran equity. Okey. Dan permodalan Tanah Melayu Berhad sebenarnya telah wujud sejak daripada tahun 2015, Datuk. Tetapi secara fungsinya dia fokus menjadi sebuah syarikat swasta. Jadi tugasnya sebenarnya ialah dia fokus membantu Bumiputera, tetapi memainkan peranan sebagai sebuah institusi swasta. Okey, menarik. Okey, kita pergi kepada topik yang menjadi perbincangan kita lah, iaitu KEB 2024, Reformasi Pendidikan dan Modal Insan. Mungkin Fazrin secara terbukanya lah, kenapa Fazrin melihat bahawa KEB 2024 ini cukup penting sebenarnya, dan apa yang sebenarnya GPMS sendiri mengharapkan daripada Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 ini sebenarnya, Tuan? Baik, terima kasih Datuk. Yang pertamanya GPMS ucapkan ribuan terima kasih khususnya pada Bernama, dan juga GPMS ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga pada Tan Sri Nur Azlan selaku pengurusi jawatan kuasa kluster reformasi pendidikan dan juga modal insan. Berkenaan dengan Datuk punya pertanyaan itu, apa makna KEB kepada GPMS sendiri, yang pertamanya kita perlu lihat dari segi skop pendidikan. GPMS tidak lain tidak bukan, itulah naratif yang sentiasa kita pegang. Betul. Dan bila kita tengok hari ini dari segi pendidikan yang ada pada hari ini, kita dapat lihat beberapa kenyataan yang dikeluarkan, dan ada yang kata peningkatan, ada yang kata mengudum dan sebagainya. Tapi dalam KEB inilah salah satu manifestasi yang mana kita perlu suarakan apa yang ada di peringkat bawah ni untuk kita angkat bagi melihat dari segi sektor pendidikannya, ekonominya, kemahirannya dan sebagainya, untuk kita lihat 20 ke 30 tahun akan datang. Itu adalah Kongres Ekonomi Bumiputera yang saya rasa masyarakat di luar sana, di peringkat orang panggil orang ramai, khususnya golongan Bumiputera, untuk involve dalam KEB ni. Sebab apa? Kita di peringkat GPMS ini bila terlibat dengan kongres ini, khususnya pendidikan ini, banyak dapatan-dapatan data yang kita mohon, kita minta, kita luaskan kepada masyarakat yang ada untuk bagi feedback. Apa perkara asas ataupun yang menjadi pertanyaan, persoalan, menjadi igawan kepada mereka dalam kehidupan seharian mereka, sama ada dari segi bidang pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Itu antara yang GPMS lihat. GPMS terlibat secara khusus dalam jawatankuasa ini untuk kita bawa suara-suara ni
ke peringkat kerajaan. Itu kerja kita tu. Okey, banyak lagi persoalan yang akan kita kongsikan nanti, dan saya juga nak dapat pandangan Ridwan. Tetapi sebelum itu, saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara kita kini, anda juga sebenarnya kami memberi peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara. Jadi seperti biasalah, kami menyediakan satu talian kepada anda di 0326979768. Baik, Ridwan, kita dengar secara ringkas daripada apa yang disebut oleh Fazrin. Tetapi bila kita sebut tentang reformasi pendidikan dan juga modal insan itu, apa yang boleh kita fahami dalam bahasa yang mudah sebenarnya? Kenapa ianya perlu diberi perhatian yang serius? Terima kasih, Datuk. Dalam bahasa yang mudah, apa yang kita dapat lihat pada waktu kini adalah banyak perubahan yang dilakukan dalam bidang pendidikan itu sebenarnya bersifat reaktif, bukanlah proaktif. Kerana reformasi yang sebenarnya haruslah bersifat proaktif dan bukanlah reaktif. Sebagai contoh, apabila berlaku sesuatu masalah, barulah kita bertindak. Tetapi apa sahaja perubahan yang kita buat pada waktu dan saat ini seharusnya mencerminkan harapan dan juga dambaan kita bagi 20 dan 30 tahun akan datang. Sebagai contoh, Datuk, pada tahun 1965 apabila Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama dilakukan, lahirnya MARA. Dan itu adalah satu manifestasi yang cukup jelas, yang di mana MARA membawa banyak perubahan dalam hidup Bumiputra. Lebih-lebih lagi pada waktu dan saat ini, apabila 70.1% daripada penduduk Malaysia ataupun 7 daripada 10 penduduk Malaysia adalah Bumiputra, dan daripada 7 itu 5 adalah Melayu. Jadi bila kita lihat data-data ini, nombor-nombor ini, dia akan semakin membesar dalam masa 10 tahun atau 20 tahun akan datang. Lebih mengejutkan lagi apabila kita mendapati majoriti Bumiputra tinggal di bandar, iaitu 68% daripada keseluruhan Bumiputra di Malaysia sebenarnya berada di bandar. Dan ini antara perkara-perkara apabila kita sentuh soal reformasi, inilah antara perincian-perincian yang perlu kita ambil kira. Dan kerana itulah perlunya reformasi itu pada saat ini, Datuk. Okey, saya juga tertarik hati sebenarnya apa ni Fazrin daripada statement yang saya baca ini adalah GPMS telah pun menyerahkan kertas oren. Ini hasil daripada gabungan pelajar Melayu Semenanjung pada pagi ini bersama dengan kluster reformasi pendidikan dan modal insan yang telah pun berbincang pada 31 Januari yang lalu. Apa sebenarnya difahamkan bahawa ada 100 perkara yang dibangkitkan. Jadi antara perkara-perkara penting sebenarnya yang dirasakan bahawa itu perlu diberi perhatian yang serius, bukan saja oleh GPMS tetapi melalui pelaksanaan di Kongres ini nanti. Baik, seperti mana saudara Ridwan telah maklumkan tadi, nampaknya kita lihat golongan Bumiputra semakin lama semakin ramai di bandar. Dulu kalau kita tengok dari segi pendidikan ni, orang kata kemiskinan tu adalah perkara pokok pangkalnya. Tapi hari ini bila kita lihat berada dalam kita punya kluster ini, kemiskinan tu dah berada di perkara nombor 4. Itu yang kita lihat. Dan nombor 2 yang kita nampak hari ini, bila mana ada pelajar-pelajar ataupun ibu bapa yang sudah mula menjauhkan diri dalam bidang pendidikan ini. Contoh, kita ada data seperti mana yang dikeluarkan oleh kementerian, 300,000 tak berminat nak belajar, tidak mahu sambung belajar. Dan kita, untuk maklumat juga tu, kalau kita lihat di skrin yang sedia ada, ini dapatan data kajian daripada GPMS, bila mana kita turun ke hampir 120 buah sekolah di seluruh negara untuk tahun ini. Tahun lepas kita pun turun, tahun ini pun kita turun. Dan data yang kita dapat hari ini, bila kita tanya soalan adakah dia nak sambung belajar selepas ni, angka tu semakin lama semakin meningkat. Itu menjadi gusarnya kedudukan GPMS. Sebab itulah GPMS hari ini, kebetulan kita berada dalam kluster, berjumpa dengan pengurusi kluster Tan Sri, dan kita bawa ini resolusi GPMS bahawa pendidikan kita, perkara-perkara ini perlu disegerakan. 100 tuntutan pendidikan yang kita bawa ini adalah manifestasi daripada mana kita lihat pelajar-pelajar yang
kurang berminat ni kita perlu beri penekanan. Termasuk juga dalam bidang-bidang pengurusan di peringkat sektor korporat, di peringkat kerajaan sekalipun, pengurusan ni makin lama makin kurang bagi golongan Bumi Putera. Maksud pengurusan itu apa? Di bidang-bidang pengurusan, bahagian-bahagian management level itu. Level. So kurang di situ. Dan kita nampak banyak di peringkat perkhidmatan. Itu yang lebihnya kita. So bila kita tengok secara data keseluruhan itu, nak tak nak GPMS kena buat sesuatu. Dan bila kita memberi resolusi kita ni, kita tak menganggap bahawa semua perlu dituntut, tetapi kita boleh lihat apa fokus yang diperlukan. Contoh, kalau kata saya boleh tunjukkan antara kesenjangan perkara-perkara tentang pendidikan dan sebagainya, perkara ini perlu diberi fokus. Contohnya, kita perlu modernkan infrastruktur pendidikan. Tan Sri, Datuk, kalau kata saya sebagai seorang ibu bapa yang hari ni saya nak hantar anak saya ke satu sekolah yang ada swimming pool, satu sekolah lagi hidup segan mati tak mahu, itu saja dah memberi pandangan bahawa hari ni kita punya golongan Bumi Putera tak kata dia tak berminat nak belajar, tetapi pemodenan sekolah tu kita perlu tingkatkan lebih tinggi. Tapi apakah aspek pemodenan sekolah itu menjadi aspek penting sebenarnya dalam usaha untuk menarik minat pelajar-pelajar kita untuk belajar? Dia kalau tanya pandangan saya sendiri, bila kita turun on the ground, contoh, kalau masuk kelas dengan keadaan yang panas dan sebagainya, macam mana environment tu nak memberi pelajar tu rasa seronok nak belajar? Tu antara benda yang selalu kami jumpa. Tapi bila kita pergi sekolah yang lebih, orang kata adi bandar, yang kata infrastrukturnya baik dan sebagainya, mereka boleh sampai pukul 4 petang masih lagi di sekolah. Mereka seronok Mereka seronok di sekolah. So maksudnya kita perlu lihat secara 10 tahun, 5 tahun kita kena ada sasaran. Takkan kita nak tengok sekolah kita daripada 80-an, 90-an, 2000 maintain benda yang sama. Now kita dah mula ke alam yang lebih baik, tambah pula AI sekarang ni, so kita dah kena ke arah tu, kena moden ke arah tu. Itu pandangan JPM. Yalah, saya nak petik daripada apa yang dilontarkan oleh Fazrin sebenarnya, Ridwan, ya. Bila kita bercakap tentang sistem pendidikan itu sendiri, ianya sama ada kita suka ataupun tidak, kita kaitkan jugalah dengan modal insan yang akan dikeluarkan nanti daripada sekolah-sekolah ini. Tetapi ada juga yang merungut mengatakan walaupun mungkin kita ada satu sistem pendidikan yang cukup berkesan, cukup efektif sebenarnya ataupun terbaik lah, tetapi jaminan untuk mereka berada dan terlibat dalam ekonomi semasa juga merupakan satu masalah yang begitu serius sebenarnya. Jadi pandangan Ridwan lah dalam betul itu. Datuk. Tapi seperti yang saya sebut tadi, masalah yang kita wujudnya pada hari ini adalah sesuatu mungkin kalau kita bicarakan dalam kluster kami sendiri, iaitu kluster reformasi pendidikan dan juga modal insan, adalah sesuatu yang tidak dijangkakan. Apabila pada satu waktu kita menjangkakan bahawasanya apabila diberi lebih banyak peluang, pelajar-pelajar kita akan mengambil peluang itu. Itu secara asasnya pemikiran didaktif. Tetapi ia tidak berlaku sebegitu. Apabila peluang belajar itu diberikan, tetapi sekarang kita dapat lihat ramai yang tidak mahu menyambung pelajaran. Lebih-lebih lagi merosot dari segi STEM. Apabila sains, apabila ada dalam bidang teknologi, ramai yang tidak berminat. Kerana apa? Kerana seperti yang Datuk sebut tadi, dari segi ekonominya sekarang, dari segi keperluan ekonomi dengan orang yang ingin menyertai ekonomi itu, kehendaknya berbeza. Kenapa kehendaknya berbeza? Mungkin juga salah satu perkara sebenarnya mungkin kita terlepas pandang, tetapi apa yang cuba kami ketengahkan dalam kluster ini adalah reformasi dari sudut holistik. Holistik dari segi bukan sahaja pendidikan di dalam kelas, tetapi pendidikan di luar kelas yang bermula dari pra-persekolahan kepada sekolah rendah, kepada sekolah menengah dan juga selepas sekolah menengah.
Kerana pada waktu dan saat ini kita seringkali terlalu fokus dengan pembelajaran di atas kertas. Oleh yang demikian, ada pihak yang mengatakan, sebab itulah kita dah tak ada ujian sekarang. We are no longer exam oriented. Tetapi persoalan sekarang, apa pula kayu pengukur? Bila kita sudah tidak ada peperiksaan. Oleh yang demikian, pendekatan yang lebih holistik, yang di mana kami membincangkan dari segi penlibatan industri, bagaimana pendidikan itu boleh didemokrasikan, yang di mana pembelajarannya itu bukan sahaja sekadar ilmu pengetahuan, tetapi juga ilmu kendiri, tetapi juga ilmu-ilmu lain yang boleh memastikan daya saing rakyat Malaysia di masa hadapan, tidak kira apa sahaja pilihan pekerjaan mereka. Bila Ridwan sebut tentang reformasi pendidikan ini, kalau kita lihat daripada perkembangan terkini, barangkali Fazrin, banyak usaha sebenarnya sedang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan sendiri, kerajaan sendiri, dalam usaha untuk memberikan satu nafas baru sebenarnya dalam sistem pendidikan negara. Penekanan kepada kursus-kursus yang bersifat teknikal sebenarnya telah pun dipertingkatkan dari masa ke semasa, tetapi masih lagi timbul masalah penerimaan daripada pelajar-pelajar kita, terutamanya daripada anak-anak muda kita, anak-anak muda Bumi Putera ini sebenarnya. Satu, nak tak nak kita memang kena akui bahawa KPM hari ini, khususnya YBM KPM, dia memberi fokus kepada pembangunan karakteristik. It's good. Itu adalah satu langkah yang baik. Itu adalah satu langkah yang perlu kita sokong terus menerus. Isunya sekarang ni adalah, kalau kerajaan saja yang buat, komuniti setempat, khususnya pelajar kita tak didoktrinkan ke arah tu, benda yang sama juga akan berlaku. Maksudnya dekat sini, nak tak nak, penglibatan bukan sekadar industri, bukan sekadar orang panggil pihak-pihak tertentu, tetapi dari segi komuniti pun perlu kita angkat dengan lebih tinggi lagi. Saya tak nak, dulu kalau tanya saya, mak ayah saya kalau kata dulu pergi belajar nanti dapat kerja bagus, itu method 80-an 90-an. Sekarang ni dah tak macam tu. Kita kena letakkan satu tanggapan bahawa anak kita, dia kena pergi belajar, tapi apa pilihan pekerjaan dia nanti, apa sahaja gerak kerja dia ke depan nanti, kita tak boleh tentukan. Bila Fazrin sebut tentang peranan yang perlu dimainkan oleh komuniti, apa peranan komuniti yang mungkin tidak disedari oleh komuniti itu sendiri? Baik, satu yang saya dapat lihat, contoh bagaimana komuniti kita mempengaruhi ibu bapa ataupun golongan tertentu yang dulunya mungkin dia tak belajar tinggi dan sebagainya kan, ataupun dia rasa pendidikan ni tak perlulah, kau habis kata 5 and then kau pergi kerja lah. So ini yang kita kena betulkan. Dia tak bermaksud bahawa habis kata 5 setakat itu saja. Tak. Pendidikan tu perlu diteruskan lagi. Dia bukan untuk kepentingan mana-mana pihak, tetapi dia lebih kepada individu pelajar tu sendiri untuk mendepani cabaran yang saya lihat hari ni cukup mencabar. Teknologinya. Dulu kalau saya anak dah 2, dulu kita kalau nak pegang tab tu pun, ataupun nak main phone yang skrin dia biasa ni, susah juga walaupun umur kami macam ni. Tapi anak kita sekarang, Datuk, 2 tahun dia slide, dia dah boleh tahu mana dia nak tekan mana. So kita tengah menghadap ini golongan-golongan yang 20 tahun ni akan keluar ni. Itu antara komuniti kena faham. Sekarang berbeza dengan dulu. Banyak perubahan yang kita perlu laksanakan. Okey, walaupun perubahan barangkali boleh dilakukan dari sistem pendidikan, Ridwan, tetapi bila kita cakap tentang ekonomi modal insan itu sendiri, untuk melahirkan modal insan yang betul-betul bersesuaian dengan kehendak ekonomi semasa, ini pun jadi masalah juga sebenarnya. Dan sudah timbul pun kabar-kabar ataupun berita yang mengatakan bahawa mungkin masanya sudah sampai di mana kita akan mengambil pelajar-pelajar daripada luar yang mungkin untuk memenuhi kelompongan yang tercipta ini. Tapi pandangan Duan macam mana? Betul, Datuk. Itu antara benda yang kita sendiri pun dapat dengar pada sekarang ini. Mungkin ada ialah
mengambil pelajar luar negara yang sedang belajar di sini, memberi mereka ruang dan peluang untuk bekerja. Secara peribadi, persoalan sebenarnya adalah apakah perincian pelaksanaannya. Sekiranya ingin dilaksanakan, kerana kita bercakap soal pelajar luar negara yang sedang belajar di Malaysia dan ingin kita berikan visa pekerjaan. Apakah kesannya selepas 3 tahun, 5 tahun? Adakah pada waktu saat ini mungkin dia akan mengisi kelompongan? Tetapi sejauh manakah dan selama manakah perkara ini akan berlaku? Kerana mungkin pada waktu dan saat ini saya percaya berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada, dia hanyalah melibatkan satu kumpulan yang agak kecil berbanding dengan jumlah siswazah sepenuhnya, kerana kumpulan siswazah yang bahagian engineering itu katanya yang diperlukan 50,000, tapi kita cuma ada 5,000. Kalau kita tengok Datuk, statistik yang kluster kami dapat adalah bilangan siswazah itu sendiri berdasarkan DOSM, bilangan siswazah Bumiputera yang berada di Malaysia adalah sekitar 3.8 juta. Okey. Daripada keseluruhan tenaga kerja iaitu 5 juta. 5 juta yang ada siswazah, yang ada ijazah, 3.8 juta adalah Bumiputera. Walau bagaimanapun, daripada 3.8 juta itu ada sebahagian, mungkin sekitar 5%, dalam sekitar 5%, ya saudara Fazrin, yang tidak bekerja. Tetapi walaupun angka-angka ini dilihat okey, tapi sebenarnya Datuk, ada satu perkara yang sebenarnya kita harus memberi perhatian. Adakah mereka yang mempunyai ijazah ini bekerja di tempat yang sepatutnya dengan bayaran gaji yang setimpal? Itu menarik, betul. Ini masalahnya yang saya rasa rata-rata kita semua bincangkan. Kerana masalahnya sekarang ada ijazah, balik kepada apa yang Datuk sebut tadi, apabila ada ijazah tetapi kerjanya tidak sesuai, keadaan ekonominya tidak sesuai, membawa kepada pekerjaan-pekerjaan baru, iaitu gig economy. Apabila ada yang mengatakan mempunyai ijazah, gajinya RM2,000, lebih bagus di bidang gig. Tetapi apakah masa depan bidang gig itu? Tapi ini adalah antara perkara-perkara yang kami percaya bukan saja masalah pada waktu dan saat ini, tetapi akan menjadi satu masalah 10 tahun, 20 tahun akan datang. Memetik apa yang Fazrin sebut tadi, suka untuk saya kongsikan, Datuk. Saya sendiri ada seorang anak berusia 9 tahun tahun ini. Dia bertanya kepada saya satu soalan matematik yang agak sukar. Agak sukar. Saja dia nak kenakan bapak dia. Dia sebut 9,000 sesuatu kali dengan 300. Berapa jumlahnya? Saya kata, saya minta maaf, saya tak sebagus itu matematiknya. Apa yang dia buat adalah dia tekan di telefon, di iPad-nya, dan dia bertanya kepada Siri. Okey. Apa yang saya cuba sampaikan di sini adalah inilah bakal pelajar-pelajar yang di mana kita perlu sistem pendidikan untuk orang-orang sebegini. Sebab apa? Sebab cara golongan muda berfikir mungkin sudah jauh daripada saya dan juga Fazrin. Mereka yang berusia 10 tahun, 20 tahun, mereka menggunakan kalkulator itu di dalam telefon. Dan sekarang bukan saja menggunakan telefon, Datuk. Mereka bertanya kepada telefon itu dan dia nak telefon yang memberi jawapan kepada dia. Jadi ini antara satu perkara yang di mana kita perlu bersifat proaktif. Kerana adakah kita boleh menjangkakan apakah pekerjaan untuk anak-anak kecil ini 30 tahun akan datang? Adakah bentuk ekonominya sama seperti kita? Saya rasa itu satu persoalan. Okey, kita akan pergi lebih mendalam lagi tentang persoalan yang anda bangkitkan, Ridwan. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika. Jadi ada ruang dan peluang sekarang ini. Bolehlah Fazrin dan juga Ridwan minum-minum dulu lah sebelum kita teruskan perbincangan ini. Dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara ketika ini. Gunakanlah kesempatan yang kami sediakan kepada anda. Panggil dan kongsikan pandangan dan juga pendapat anda berkaitan dengan topik yang cukup menarik sebenarnya, iaitu Kongres Ekonomi Bumiputera 2024, reformasi pendidikan dan modal insan. Kita rehat dulu.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting, iaitu KEB 2024, Reformasi Pendidikan dan Modal Insan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu hebat, iaitu saudara Fazrin Fauzi yang merupakan Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung ataupun GPMS, dan kita juga masih lagi bersama dengan saudara Ridwan Rosli, iaitu Pengarah Permodalan Tanah Melayu Berhad. Baik, banyak lagi aspek yang ingin kita sentuh sebenarnya, tetapi sebelum itu saya juga ingin menyentuh satu lagi perkara sebenarnya. Kalau kita melihat tentang usaha yang disempurnakan ataupun dilakukan dan diusahakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar sendiri, dia berada melawat ke luar negara dan pada masa yang sama berjanji akan membawa balik pelabur-pelabur luar untuk melabur di negara kita. Ini satu pencapaian yang cukup cemerlang. Cuma saya nak bertanya secara ikhlas kepada kedua-dua tetamu ini, dari segi modal insan itu sendiri, are we ready sebenarnya? Kalaulah kata ada pelabur-pelabur yang high tech yang ingin masuk melabur ke dalam negara kita ini, apakah kita sudah bersedia dari segi modal insan, manpower itu sendiri, daripada anak-anak tempatan, terutamanya golongan Bumi Putera? Satu inisiatif yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pasti selaku Perdana Menteri, dia kena laksanakan tugas dia lah. Ya. Dan bila mana pelabur ni sudah masuk ke Malaysia, sudah menjadi tanggungjawab di peringkat kementerian dan juga peringkat dasar untuk bawa ke peringkat bawah. Golongan Bumi Putera, kalau kita pasti, susah kita sudah pasti melebihi angka 5 juta. Terdapat ramai keseluruhan. Dan yang tak bekerja ni pun penganggur masih ramai. Ada lebih 100,000, 200,000, hampir dekat 200,000. Ini adalah peluang yang saya rasa golongan Bumi Putera kita perlu lihat dan kita perlu capai. Dan yang kedua, di peringkat kerajaan pula, bukan setakat hanya menyatakan okey, ni pelabur dah masuk and then that's it. Tapi kita kena skopkan perkara tersebut. Apakah bidang yang tertentu, apakah gerak kerja, bagaimana cara pengambilan. Betul. Kita tak nak tengok orang panggil apa, bila sebut saja ada contoh kata Tesla nak masuk, contoh lah. Tapi yang pelajar ataupun mahasiswa kita, graduan kita yang keluar, dia banyak lebih ke bidang doktor. Macam lari lah kan. Dia punya ni. So itu pun kerajaan kena lihat pelabur yang nak masuk ni, apa bidang yang sesuai dengan graduan yang kita ada, khususnya golongan Bumi Putera. Macam saya cakap tadi, dalam dapatan keseluruhan data kita, peringkat pengurusan tu kurang, tapi kita banyak di peringkat perkhidmatan. So why not untuk golongan Bumi Putera ni diberi, orang panggil apa, satu laluan khusus untuk berada dalam mana-mana yang berkaitan dengan pelaburan ataupun buka kilang baru dan sebagainya ni, untuk mereka manage, supaya kita golongan Bumi Putera ni mendapat pengalaman yang tentu mengikut kehendak semasa yang ada. Seperti mana kenyataan daripada Menteri Tengku Zafrul berkaitan dengan pelajar asing. Dekat situ pun kita dah boleh lihat bahawa tenaga mahir yang keluar di peringkat engineering, AI kita tak ada lagi. Saya pun tak pernah jumpa mahasiswa yang saya belajar AI. Tak ada. So macam mana kita nak implement graduan yang AI ni, yang memang mahir dalam AI ni untuk bekerja dalam bidang-bidang tersebut. Itu adalah perkara pokok yang perlu kita lihat. Tapi nak tak nak, apa yang dibuat oleh kerajaan kita kena sambut, dan di peringkat ekonomi ataupun Bumi Putera ni kita perlu sahut perkara tu dan kita perlu ke arah itu. Sektor pun kita kena buka. Saya dipanggil, kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Ini Ramza dari Kelantan. Difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dalam Islam, makna keadilan dalam Islam itu bukan equality, tetapi kesesamaan. Kesesamaan dalam konteks pengadilan ekonomi dan pendidikan, bagi saya mesti letak suatu tempatnya. Jadi orang yang paling patut diutamakan di antara Melayu, Cina, India ialah Melayu. Dari segi ekonomi untuk tak sama, bukan equality, bukannya sama rata, tapi untuk jadi keadilan tu kesesamaan. Yang saya nak tekan kesesamaan, bukannya equality, bukan sama rata. Jadi untuk jadi kesesamaan itu di antara Melayu, Cina, India, patut lebih Melayu dari ekonomi dan keadilan. Kerana Melayu paling undur dari segi Cina, India
Melayu adalah paling undur dalam konteks ekonomi dan pendidikan. Boleh ulas. Okey. Di channel. Ya. Boleh ulas. Baik. Terima kasih banyak-banyak apa ni Ramza dari Kelantan. Menarik juga apa yang dibagikan oleh Ramza sebenarnya. Jadi mungkin Duan anda ingin memberi respon tentang apa yang Terima kasih Datuk. Apa yang saudara sampaikan, apa yang saudara Ramza tadi sampaikan bagi saya betul. Adil tidak bererti sama rata. Adil itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Ya. Dan betul dalam Islam itu kita perlu berlaku adil. Ya. Dan berlaku adil bila kita meletakkan sesuatu di tempatnya. Jadi persoalan sekarang adalah adakah kita meletakkan sesuatu itu di tempat yang sepatutnya. Kerana apa? Kerana kita boleh lihat sebelum ini apabila kita bercakap berkenaan dengan Bumi Putera ataupun pengajian tinggi, seringkali marah UiTM. Apabila kita bercakap berkenaan dengan soal prasekolah, iaitu tadika kemas, taska kemas. Tapi Datuk, pada waktu dan juga saat ini, walaupun kita rasa dah banyak, tadika kemas itu dah ada lebih 10,000, hampir 11,000. Tetapi tak cukup Datuk. Tak cukup apabila satu tadika kemas yang hanya menyediakan tempat untuk 30 orang, tetapi yang memohonnya adalah 300 orang. Apabila di sekolah menyediakan prasekolah ada 2 kelas, tetapi darjah satunya ada 7 kelas. Jadi 5 kelas lagi ni nak ke mana? Tak semua orang mampu untuk pergi ke prasekolah yang bayarannya mahal. Seperti yang kita tahu, Bumi Putera pada waktu dan saat ini ramai di bandar. Dan apabila kita bercakap berkenaan dengan ramai di bandar, miskin bandar itu menjadi perkara yang benar, Datuk. Betul, ya. Perkara yang benar. Tadi saya ingin sebut sikit, sentuh sikit apabila kita meletakkan sesuatu di tempatnya. Adalah apa yang saudara Fazrin sebut tadi, dari segi apabila negara luar ingin melabur. Apabila kita ada ataupun tidak, Datuk. Datuk pertanyakan tadi pada Fazrin, saya rasa kalau izinkan saya menjawab, saya jawabnya ya dan tidak, Datuk. Ya, kita bersedia sebab siswazah kita ramai. Tidak kerana apa? Kerana sikap. Ada siswazah kita yang mungkin dia engineering, tetapi dia lebih suka berada di bahagian pemasaran. Sebab dia suka komisionnya lebih tinggi. Lebih tinggi komisionnya berbanding dengan menjadi seorang jurutera. Betul. Kerana itu ramai Melayu, ramai Bumi Putera, ya Melayu 50% daripada 68% itu yang berada di bahagian perkhidmatan. Kenapa? Kerana perkhidmatan ini wangnya cepat, Datuk. Hari ini kerja, esok boleh dapat duit, ataupun sekarang boleh dapat duit. Dan saya rasa sikap orang Melayu, sikap Bumi Putera itu, kalau boleh hari ini kerja, dia nak dapat duit semalam, Datuk. Jadi ini antara sikap. Kerana dalam dapatan kami, dalam kluster reformasi pendidikan dan juga modal insan, melalui libat urus yang kami jalankan, melalui focus group discussion yang kami jalankan, mengenai melalui survey online yang kami jalankan, kami telah berinteraksi dengan lebih 20,000 individu, Datuk, termasuk dengan bukan Bumi Putera, dan rata-rata menyebut soal sikap. Sikap bukan saja sikap pelajar itu, tetapi bukan saja sikap pendidik, bukan saja sikap ibu bapa, tetapi juga sikap pentadbir dan juga sikap komuniti. Dan ini satu perkara yang saya rasa tadi berbalik kepada soalan tadi, adil itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Betul. Maka haruslah kita semua bersikap adil. Bersikap adil itu bukan saja sebagai seorang pelajar, tetapi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang mempunyai role in nation building. Dalam pembinaan bangsa dan negara itu, kadang-kala kita perlu, we need to sacrifice certain things. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum, Duan. Ya, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekali dan dua ahli panel. Ya. Ni saya nak berkongsi pengalaman sikit. Okey, saya kita cerita pasal tadi isu pendidikan kan. Itu pengalaman Saya tengok kerajaan dia buat satu isu My Brain.
Okey, apa membrane kan itu pendidikan untuk galakkan pelajar-pelajar Melayu untuk melanjutkan pelajaran di peringkat master PhD. Tapi apabila diorang yang baru-baru ni kan, diorang buat membrane untuk melanjutkan pelajaran, tapi diorang buat syarat lebih ketat. Jadi contohnya dia naik dia punya pointer CGPA 3.8 kan, kalau dia nak menolong betul-betul buatlah tahap yang dulu 3.5 ke kan, barulah boleh pelajar-pelajar teruskan pengajian. Jadi itulah syarat yang polisi tu dia buat berubah-ubah tu. Jadi makna kata pelajar yang kita nak buat PhD ni mengambil guna wang yang banyak. Saya boleh bagi tahu ni sebab anak saya belajar buat PhD. Jadi saya boleh kongsi juga pengalaman ni jadi yang kedua, yang tadi tuan ada sebut kan, yang pelabur-pelabur asing kan, dia datang ke Malaysia untuk melabur, contohnya perubatan. Yang saya terkilan kan, apabila dia orang buat pelabur masuk dalam Malaysia ni buat bidang perubatan contohnya, dia orang akan buat doktor kontrak pula. Yang ini yang kita menjadi kemiskinan. Doktor kontrak ni itu yang menjadi persoalan sekarang kan. Itu yang kedua. Yang ketiga kan, contohnya kerajaan lagi kan, dia untuk menggalakkan orang kita masuk MRSM contohnya. Jadi apabila masuk MRS untuk menggalakkan masuk MRS, tapi ada kroni pula. Dia kata okey, syarat dia 5A. Tetapi tengok yang anak-anak yang masuk anak guru-guru. Sedangkan anak yang biasa-biasa ni dia ada dapat 5A cemerlang tapi tak masuk. Sehingga kita pergi buat siasatan 5A ada 4A ada boleh masuk. Macam mana? Contohnya FDP anak pengetua boleh masuk. Macam mana yang untuk kecermangan dalam bidang pendidikan. Jadi kerajaan kena kajinya supaya tidak ada kronik-kronik kan. Jadi kita nak melahirkan modal insan yang cemerlang, tetapi tengok yang kerajaan yang berlaku hari ini kan. Minta kerajaan ahli-ahli penulah supaya kerajaan pada hari ini dia kalau buat polisi pelaksanaannya betul pada asasnya. Minta ahli penulah. Okey, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Banyak persoalan yang dibagikan yang paling sesuai lah. Sebelum saya dapatkan pandangan Ridwan, orang kuat GPMS kena jawab lah. Silakan Fazrin. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Ridwan. Dan ini adalah diskusi yang memang kita masuk dalam kluster. Satu perkara pokok yang perkara nombor 3 yang dinyatakan oleh Tuan Ridwan tadi berkaitan dengan kemasukan ke MRSM, SBP dan sebagainya. Dan ini adalah olahan yang mana kita lihat di peringkat bawah sudah berbunyi. Dah bunyi ini bukannya bunyi hari ini, lama dah bunyi. Dan perkara tersebut juga bila kita masuk bersama dalam resolusi pendidikan bahawa kita minta KPM ataupun peringkat yang tertentu khususnya MARA dan sebagainya, bila MRSM ni bawah MARA. Tapi di peringkat KPM dia tak berkaitan. Dia tak ada satu titik temu. Kalau SBP nak masuk, dia kena masuk dalam dia punya sistem. Kalau pelajar tu nak masuk MRSM, dia kena masuk MRSM punya sistem. So bila ada dua pertembungan ni, bila dia tak match, kita tak tahu. Contoh anak saya ambil isi dua-dua saya dapat. So maksudnya kuota ataupun kedudukan di MRSM saya kena pilih salah satu. Kalau saya pilih SBP, maksudnya kekosongan yang pelajar sepatutnya boleh masuk, boleh daftar, akhirnya terlepas. Itu antara fokus kita. Kita minta supaya disalurkan satu sistem yang masing-masing match. Kalau dia tekan SBP, dia terima SBP, maksudnya MRSM dah tahu dah ada satu kekosongan. Itu antara satu perkara. Yang keduanya berkenaan dengan anak tu dan sebagainya, itu saya tak berani nak komen. Tapi yang jelasnya adalah kita lebih pada perkara teknikal, dan kuota-kuota di MRSM ni mungkin kita faham permohonan terlalu banyak. Datuk Ashraf sendiri, Dr. Ashraf sendiri selaku pengurusi Mengara pun dah keluar banyak kenyataan. Satu tempat tu hanya muat 17,000 ataupun 5,000. Tapi akhirnya permohonan tu terlalu banyak. Maksudnya dekat sini MRSM ni kita perlu perluaskan lagi. Ataupun kita guna konsep MRSM ke sekolah-sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah kebangsaan untuk jadikan model. Kenapa MRSM ni ramai sangat nak masuk? Kenapa tak masuk ke sekolah-sekolah kebangsaan ataupun menengah kebangsaan yang
kita boleh tingkatkan level dia. Tu yang pertama. Yang keduanya dari segi perubatan, peleburan dan sebagainya, macam saya cakap tadi, nak tak nak skop. Kita kena faham skop bila pelabur masuk dan sebagainya, ataupun pekerjaan yang kita nak tawarkan tu biarlah mengikut graduan yang kita ada. Cuma perbezaan tadi Tuan Ridwan cakap, bila anak graduan kita keluar negara nak belajar lebih tinggi, dia ada pula sistem yang mengekang kan. Kita taklah kata mengekang. Saya rasa kerajaan ataupun pihak KPT khususnya sekarang di bawah Dr. Zamri, dan sebelum ni bawah Datuk Khalid, kami pun banyak Datuk Khalid dengan Dr. Zamri antara penasihat JPMS, yang kita pergi tengok dan kita tanya sendiri bahawa ada bidang-bidang tentu memang dia ada level dia yang perlu mereka ikut. Kita tak boleh simply daripada 3.8 kita kurangkan jadi 3.0 semata-mata kita nak ke penyaluran tu lebih ramai. Tak. Dia ada dia punya level dia. Tapi di peringkat kita, nak tak nak kerajaan kena tengok apa kaedah lain yang boleh kita bawa graduan-graduan kita ni untuk pergi ke arah yang lebih baik. Itu antara yang kita nampak lah. Okey, kita akan rehat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah mungkin ada lagi sedikit masa dan sempat jugalah saya lontarkan beberapa lagi persoalan pada kedua-dua tetamu yang menemani saya di studio Ruang Bicara hari ini. Kita rehat kali terakhir. Jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi barangkali Ridwan, ini satu realiti sebenarnya yang selalu juga dimainkan di luar sana. Satu perkara yang dibangkitkan. Kita bercakap tentang kekurangan modal insan yang dilahirkan. Kita bercakap tentang tidak minatnya golongan pelajar-pelajar Bumi Putera untuk ialah mencari kursus-kursus yang bersesuaian dengan kehendak semasa. Tetapi yang menjadi persoalan yang perlu dilihat di sini secara serius ialah okey, kita boleh mengeluarkan pelajar-pelajar yang mungkin bersesuaian dengan kehendak industri misalnya. Tetapi masalah yang timbul pula ialah peluang pekerjaan itu juga menjadi terhad dan akhirnya mereka berakhir sebagai penganggur ataupun terpaksa melakukan kerja-kerja di luar kelulusan mereka ataupun kepakaran mereka. Itu realiti sekarang, Datuk. Pahit untuk kita telan, tetapi kita perlu terima. Tetapi bagi saya juga, bukan saja kita perlu terima, tetapi pihak-pihak yang berkaitan perlulah mengambil inisiatif ataupun mencari solusi kepada perkara ini. Salah satu benda yang kita dapat lihat, bukan saja masalahnya sekarang, tetapi sejak 10 tahun, 15 tahun lepas adalah apabila orang dia mohon belajar di peringkat pengajian tinggi bidang lain, dia dapat bidang lain tu. Terutamanya kalau belajar di IPT. Akhirnya dia belajar tanpa minat ataupun dia tidak berjaya menyelesaikan pengajian. Oleh yang demikian, walaupun dia belajar mungkin pada waktu itu bidang-bidang tertentu, tetapi dia kerana tidak ada minat,
daripada zaman belajar lagi dia tidak ada minat, akhirnya bila dia keluar dia tidak bekerja dalam bidang itu. Bagi yang berminat, saya faham tadi persoalan yang Datuk utarakan adalah orang yang berminat bagus, tetapi peluang pekerjaannya itu tidak ada dan juga tidak wujud lagi. Jadi ini adalah salah satu perkara yang saya rasa kita perlu lihat dengan penuh hemat dan juga cermat. Kerana apa? Kerana pada waktu sekarang ini seringkali kita menawarkan ataupun mempromosikan pengajian yang diperlukan kelulusannya pada waktu dan saat ini. Bukanlah 20 tahun lagi, bukanlah 30 tahun lagi. Dengan peningkatan ekonomi, dengan teknologinya yang berkembang pesat setiap hari, apakah pekerjaan yang bakal wujud ataupun apakah pekerjaan yang sudah tidak akan wujud lagi dalam masa 20 hingga 30 tahun. Salah satu perkara, Datuk, antara benda yang menjadikan Bumiputera ramai, sebelum ini kita hanyalah 60 lebih peratus, tetapi akhirnya sekarang ini kita sudah mencapai lebih 70%. Kenaikan ini berlaku kerana ramainya lahir bayi-bayi ketika zaman COVID, Datuk. Dalam masa 3-4 tahun ini ramai bayi-bayi Bumiputera yang dilahirkan. Oleh yang demikian, bayangkan dalam masa 15 tahun lagi, dalam masa 20 tahun lagi, mereka ini akan memenuhi sektor-sektor dan juga sektor-sektor ekonomi, kerana usianya mungkin 20 tahun lagi, yang mereka berusia 20 tahun awal 20-an. Tetapi adakah kita bersedia, adakah sistem pendidikan kita pada waktu dan saat ini boleh menyediakan mereka untuk pekerjaan pada waktu itu? Kerana sudah terbukti pahit untuk kita telan. Seringkali siswazah kita apabila ingin bekerja tidak mendapat pekerjaan yang sepatutnya, ataupun tidak mendapat bayaran yang sewajarnya. Oleh yang demikian, banyak perkara yang kita perlu lihat sebenarnya. Banyak kementerian juga melibatkan banyak kementerian dan juga banyak agensi untuk memastikan perkara-perkara sebegini tidak berlaku. Saya tahu apa ni Fazlin ingin menambah. Okey, saya tambah untuk memastikan perkara itu terbukti dengan apa yang dinyatakan oleh saudara Ridwan. Jurang pendapatan kita, khususnya Bumiputera India dan China, pada tahun 1970 kita boleh anggarkan bahawa jurang tu kecil. Kalau kata saya orang Melayu dapat RM1,000, China waktu tu pun dapat RM1,000, India pun waktu tu dapat RM1,000. Tapi data yang kita terima, Datuk, tahun 2022 jurang tu makin melebar. Dan lebaran yang dibuat tu pula, kita Bumiputera tidak pernah memintas dua kategori lagi yang lebih besar yang ada dalam negara kita. Ini menunjukkan bahawa apa yang jadi permasalahan ataupun menjadi isu utama ataupun apa yang melibatkan jurang tu berlaku. Baik, seperti mana kita maklum, selaku JPMS nak tak nak, perkara ini juga melibatkan pendidikan. Bila mana golongan lain dia berada di peringkat tertiary, dia belajar ambil diploma, ijazah dan sebagainya, tapi golongan Bumiputera kita ni dilihat banyak di peringkat menengah saja. Itu sebab jurang dia semakin melebar. Contoh, kerajaan menetapkan 1,500 sebagai basic gaji, salary yang duduk berada di tengah-tengah sekarang ni. Kalau saya keluar sebagai SPM, ada another party, dia diploma dan juga degree, sudah pasti ruang gaji itu akan berbeza. SPM confirm dah 1,500. Kalau kau ada diploma mungkin 1,800. Kalau kata kau ada degree, mungkin ada master dan sebagainya, mungkin 2,000 lebih, 3,000 lebih dan sebagainya. So jurang itu dah menunjukkan bahawa gaping yang terlalu luas, dan kita tak nak melalui KEB ni hanya bincang tentang kedudukan ekonomi tertentu. Dan kita kena bawa masuk juga pendidikan ni kena selaras ke arah tersebut. Kerana apa? Sudah pasti sumber daya manusia di dalam negara kita, dia akan melihat perkara-perkara tertentu ni, khususnya melibatkan pendidikan dan juga modal insan, bagaimana kemahiran yang kita ada dan sebagainya. Kalau kata nak tengok dari segi orang panggil apa, jurang pendapatan mengikut pekerjaan, ada juga gambaran yang kita dapat melalui kluster yang sedia ada.
Bumi Putra kalau berada di peringkat pengurusan, gajinya bayar tak setimpal. Tetapi yang lain dia lebih tinggi daripada kita. So dekat sini pun ada question mark. Bahasa mudahnya, jawatan sama, tapi kalau Melayu gaji lain, Cina gaji lain, India gaji lain, Datuk. Jawatannya sama. Question mark dia kat mana yang kita lari sebenarnya. Sedangkan 70% adalah Bumi Putra. So dalam jurang yang kita tengok, banyaklah sikap dari segi pendidikan dan sebagainya, itu jadi masalah. Penguasaan pengurusan. Oh, banyak. Okey, bila kita tadi saya suka bila Ridwan sebut tentang pahit untuk ditelan sebenarnya, tapi itulah realiti yang terpaksa kita hadapi. Dan yalah, kita tak terkejut kalau ramai daripada golongan Bumi Putra sendiri yang sekarang ini berhijrah ke Singapura untuk bekerja, kerana mungkin dari segi pendapatan, dari segi perolehan gaji mungkin jauh lebih tinggi jika dibandingkan sekiranya mereka berada di negara kita. Tapi ialah secara ikhlasnya, Tuan, apa lagi kelompongan selain daripada apa yang anda berdua sebut tadi itu yang perlu dilihat secara serius oleh semua pihak, termasuklah kerajaan sendiri sebenarnya, dalam usaha untuk menjamin bahawa modal insan yang diwujudkan di negara kita ini betul-betul memenuhi apa yang kita inginkan. Susah nak jawab lah, saya tahu. Faham. Betul, Datuk. Terima kasih. Saya rasa antara benda yang perlu kita terima, walaupun sekali lagi pahit untuk kita telan, apabila kita merosot, kita kena faham dan kita kena terima kita merosot. Perkara ini dia jadi masalah. Orang kata lah, Datuk, saya tak tahulah kan orang kata. Penipuan ni dia jadi penipuan paling besar kalau kita tipu diri sendiri. Ya, betul. Apabila kita tunjukkan data untuk buat kita senyum. Ya. Sedangkan data itu sebenarnya bukan sebegitu. Apabila sering kali kita meletakkan atau kita mempamerkan data-data kepada banyak pihak untuk menunjukkan kita baik, sebenarnya tidak. Dan memang kita tahu dari segi peluang pekerjaan, jumlah gaji setimpal ataupun tidak, sekiranya diberi peluang, manusia mana-mana pun secara logik akalnya akan memilih untuk mendapat gaji yang lebih. Ya, betul. Tidak kira bangsa, tidak kira agama. Betul. Oleh yang demikian, persoalannya, apakah usaha kita untuk memastikan negara kita dapat menarik modal insan yang terbaik? Apabila kita menawarkan sesuatu yang baik, bukan sahaja rakyat Malaysia akan menikmatinya, tetapi juga rakyat luar juga akan berlari-lari, berlumba-lumba datang ke Malaysia. Oleh yang demikian, dari segi perancangan, apakah perancangan Malaysia untuk memastikan kita menjadi sebuah negara yang kompetitif, berdaya saing, yang boleh menarik minat bukan sahaja pelabur tetapi juga pekerja. Dan saya percaya Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 ini adalah antara perkara-perkara yang kita akan ambil serius dan kita akan lihat. Fazrin, saya nak sentuh sedikit di sini dengan apa yang disebut oleh Ridwan lah. Ini satu pandangan yang cukup menarik sebenarnya lah. Selain daripada untuk menarik pekerja-pekerja di negara kita, tetapi untuk menarik pekerja-pekerja luar datang ke Malaysia juga merupakan satu matlamat yang cukup menarik sebenarnya. Tetapi timbul lagi masalah selepas itu. Gaji yang dibayar kepada pekerja-pekerja yang dibawa masuk itu jauh lebih tinggi daripada pekerja-pekerja tempatan. Timbul lagi masalah macam mana? Agaknya lah, ini soalan terakhir lah GPMS untuk menyelesaikan masalah ini. Seringkali-ringkasnya lah. Masalah tak dah selesai tu. Okey, pertamanya pandangan mudah kalau kita lihat golongan tertentu sanggup pergi ke Singapura untuk bekerja, walaupun pekerjaan tu adalah hanya seorang tukang cuci. Betul. Kenapa di Malaysia tak jadi macam tu? Now, nombor dua, kalau kita pergi hotel, mana-mana hotel sekarang ni, adakah tu pekerjaan selaku orang panggil apa yang tukang ni cadar dan sebagainya, adakah itu pekerjaan yang dangerous? Tak. Dirty? Tak. Tetapi kenapa kelompok-kelompok migrate yang lebih ramai?
Saya rasa kerajaan hari ni dia dah kena tetapkan dah kerja-pekerjaan macam di hotel-hotel semua kita kena ambil lokal. Kita dah tak boleh ambil orang luar. Sebab benda-benda ni saya tak kata golongan kita ataupun mana-mana peringkat tak nak bekerja pun, tapi ruang tu tak ada. So kita kena ubah mentaliti ni, tu yang pertama. Yang kedua, yang ketiganya adalah dari segi peringkat pendidikan. Nak masuk kerja, dia kena ada pengalaman setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bila masa nak adanya pengalaman? Baru nak masuk. Mungkin tu kita kena tengok. Mungkin kerajaan boleh ni. Tapi nak tak nak, hari ni KAB, Kongres Ekonomi, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bagi ruang kerajaan. Apa yang dapatan data yang kami bagi nanti atau sampaikan nanti, kita lihat kerajaan hari ini mampu untuk buka ruang. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara Fazrin. Terima kasih kepada Ridwan. Banyak lagi sebenarnya yang ingin. Terima kasih banyak Datuk. Tapi kita nak lihat nanti daripada apa yang dibincangkan di KAB 2024 itu, kita juga akan mungkin duduk semula di program Ruang Bicara ini, dan kita ingin sebenarnya dapatkan pandangan-pandangan yang mungkin bersifat positif sebenarnya daripada apa yang dibincangkan di KAB 2024. Itu harapan kami di Ruang Bicara. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.